Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, bagi sesiapa yang laju ya dalam grup ni, sila kalau boleh kita kalau boleh kita nak cari perkataan yang kawan kita tanya tadi, ya'fu tadi ya. Ya'fu tu bermaksud memaafkan. Kalau boleh kita nak cari dalam kamus biru. Ni dalam kamus biru ni. Masing-masing ada kamus biru, kalau boleh kita nak cari. Tapi saya perlukan seseorang yang laju sebab dalam kamus biru ni kalau kita nak cari perkataan, kita kena cari fi'il madi dia. Kalau kita cari fi'il mudhari' dalam ni memang tak akan jumpa. Kamus ini memang kamus dari asal-asal pun kalau kita nak cari perkataan, kita mesti tahu fi'il madi dia, past tense dia, baru kita dapat cari. Dari situ baru kita dapat cari perkataan fi'il madi tu dan ada fi'il mudhari'nya di situ. Makanya ya'fu tadi adalah fi'il mudhari'. Jadinya kita nak tahulah apa fi'il madi dia. Kalau boleh lah siapa yang laju ya. Okey, sedikit tentang tadi. Kalau ya'fu, cara dia nak daripada ya'fu tadi ya, daripada ya'fu buang huruf yang awal tu. Huruf ya, huruf apa ke awal tu buang. Itu huruf fi'il mudhari' ya. Jadi buang, tinggal apa? Tadi apa? Ya'fu kan? Tinggal ain, lepas tu tinggal fa. Lepas tu fu. Hujung fi'il madi tak boleh dhammah. Hujung fi'il madi mesti dia fi'il madi mesti fathah dia semua. Jadinya fu tu pun tak boleh fu lah, dia kena jadi fa. Dia kena jadi macam tu. So ya dah buang, ain tu mati tak ada masalah. Itu bukan isu. Huruf ain, huruf fa, lepas tu tak boleh fu lah, dia kena fa. Kalau fu di situ 2 harakat, fa tu most likely juga 2 harakat. So kalau kita nak ini, kita kena belajar. Saya dulu belajar cara dari fi'il mudhari' buang huruf tertentu, buang huruf fi'il mudhari', buang hujung dia kalau dhammah. Jadi kita boleh nampak secara kasar apa bentuk fi'il madinya. Boleh jadi afa. Dia mesti semua fathah, mesti semua baris atas. Itu tips untuk mencari fi'il madi ya. Afa ke ataupun afwa ke, saya hentam dulu ya. Saya tidak mengatakan dia confirm afa ya, sama ada afa ataupun afwa. Itu kalau boleh nanti kalau kita ada masa kita akan cari ya. Okey. So hari ni kita pada surah Al-Baqarah muka surat 4 ayat 17. Okey, masaluhum dari awal tadi ya, masaluhum paling tidak pun kita dah kenal hum, betul tak? Kita kenal hum ya. Hum adalah dhamir. Dhamir maksudnya kata ganti diri. Maksud hum adalah mereka. So hum, tak ada masalah ya. Okey, masalu. Kita tak kenal lah masalu. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, betul tak? Kan? Jadi apa ni? Nak kata dia fi'il masalu tak boleh sebab fi'il mesti masalah. Mesti kalau fi'il madi semua fathah masalah ya. Jadinya sebenarnya okey, sedikit tips jika mana-mana kalimah bercantum dengan dhamir di hujungnya. Ya, jika bercantum dengan dhamir di hujungnya dan kalimah itu buang hum. Katalah kita buang hum, kita nampak masalu. Kita nampak masalu, fokus pada lam tu. Yang lu itu, kalau itu dari besar kemungkinan bila dia lu di situ, dia adalah isim. So di sini masalu asalnya masalun. Masalun maksudnya perumpamaan. Maksud dia ataupun perbandingan. Maksud masalu. Asalnya masalun. Asalnya pada lam itu tanwin. Asalnya masalun hum. Tapi bila kita nak sandarkan satu isim kepada dhamir, kita kena buang dia punya tanwin tu. Sebab tu dia jadi masalu. Ya, asalnya masalun. Ya. Okey. Dari segi maksud dia perumpamaan mereka. So ini adalah bentuk masalu isim, hum juga isim. So jika ada 2 isim bercantum, itu dipanggil sandaran. Isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Sandaran bahasa Arabnya dipanggil idhafah. Ya. Kalau kita kata perumpamaan apa? Sebab kita tak faham. Perumpamaan tentang apa? Jadinya kita perlu sandarkan kepada isim yang lain. Isim yang lain tu bebas. Dhamir ke apa itu bebas. Ya. Kita mau sandarkan kepada isim apa pun boleh, tak ada masalah ya. So di sini masalu adalah isim ya, asalnya masalun, perumpamaan ya.
persamaan. Macam itulah ya. Hum itu dhamir juga. Dhamir adalah isim. So ini sebenarnya bentuk dia adalah idhafah. Ya, sandaran. Mathalu disandarkan kepada hum. Perumpamaan mereka. Okey. Kalau siapa nak bertanya, sila ya. Jangan tunggu last minute ke apa, jangan, nanti kita lupa. Cuma jangan lupa buka mikrofon saja ya. Okey, perumpamaan mereka, itu dari segi maksud ya. Okey, kamathali. Okey, kamathali, apa yang kita kenal? Huruf kaf. Huruf kaf ni kita jarang nampak, tapi banyak sebenarnya. Ka adalah salah satu daripada huruf jar. Ka. Ka bermaksud seperti, seperti, sama, semacam, maksud dia. So, ka adalah salah satu daripada huruf jar. Huruf jar ada list dia, ada 8. Buka buku masing-masing tu, yang buku ibadah tu. Buku ibadah tu tengok dalam list dia, mesti ada huruf jar. Buka buku yang ibadah tu, tengok dalam list depan, huruf jar, pasti kita jumpa ka. Dia memang huruf kaf, ya, huruf kaf berbaris fathah. Ya, dia tidak ada ki, tidak ada ku. Dia ka. So itu huruf jar. Sebab itu kita tengok selepas dia, jar ni dia ada undang-undang dia. Huruf jar dia tak boleh stand alone. Tak boleh. Kalau dia stand alone seorang-seorang, dia tidak melekat dengan isim. Selepasnya dia tidak ada maksud. Jadinya selepas huruf jar wajib ada isim. Lepas tu tengok isim di mana? Masali. Masali sama dengan masalu tadi. Sama. Masali sama dengan masalu. Cumanya perlu berakhir dengan baris bawah. Masali. Itu undang-undang huruf jar. Huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Tapi baris bawah itu mesti di hujung isim itu. Ilmu bahasa Arab, kita nak tengok perubahan baris mesti di hujung kalimah. Ya, di hujung isim ke, di hujung apa ke, itu saja, di situ saja perubahannya, tidak ada di tempat lain. So masali sama dengan masalu, perumpamaan. Cuma baris dia kenapa jadi masali? Kenapa menjadi kasrah ataupun majrur? Istilahnya kerana ka tadi huruf jar. Nampak? Ya. So seperti perumpamaan. Saya ulang, perumpamaan mereka sama seperti perumpamaan. Macam tu, ka masali ya. So ka huruf jar, masali dipanggil isim majrur. Ataupun kalau tak nak panggil isim majrur panjang sangat sebab dia memang isim, panggil majrur je pun boleh. So jar majrur. Ini dalam keadaan yang sangat basic kita nampak ya. Kita nampak majrur tu baris bawah kasrah. Tapi ada dalam keadaan-keadaan lain kita tak nampak. Kita tak nampak baris bawah tu ada. Ya. Itu ada sebab lah kalau kita tak nampak ya. Okey, jar majrur. Kalau yang pertama tadi masaluhum idhafah. Ya. Kamasali jar majrur. Okey. Allazi, allazi ada list dia. Allazi bermaksud yang. Itu yang penting ya. Allazi ada list dia ya. Dalam buku ibadah tu list dia dalam isim mausul. Dia isim juga. Isim mausul maksud isim juga ya. Isim mausul kata nama. Isim tu kalau kita terjemahkan dia adalah kata nama ya. Kata nama penghubung. Mausul maksudnya menghubung. Yang penting maksud dia yang ya. Perumpamaan mereka sama seperti perumpamaan yang. Macam itulah yang ya. So cumanya isim mausul ada perkataan tertentu untuk muzakkar dia. Ada yang perkataan tertentu untuk muannas dia. Itu isim mausul. Memang dia ada ya. Dia tak pakai satu perkataan untuk muzakkar dengan muannas serentak. Tidak. Isim mausul ada perkataan tertentu untuk muzakkarnya, ada perkataan tertentu untuk muannasnya. Bukan itu sahaja. Dia ada kalau singular seorang. Kalau untuk singular, perkataan lain. Untuk berdua, perkataan lain. Untuk jamak ataupun plural, perkataan lain. Sama, muzakkar muannas sama. Itu memang dia punya undang-undang dia ya. So, kalau allazi ni kalau kita tengok, dia adalah mufrad muzakkar. Kategori dia kategori muzakkar dan dia kategori mufrad. Kita kata ya, kuantiti dia ya. Dan selain daripada dia ada muzakkar muannas, dia ada mufrad dia. Mufrad maksudnya singular. Dia ada kalau untuk berdua lain ya, musanna lain, untuk jamak lain. Dan dia ada khas untuk yang umum. Dia ada untuk yang umum. Kalau kita kata sesiapa yang, memang maksud dia mesti ada perkataan yang ya. Kalau kita nak kata dia tidak sebut muzakkar atau muannas, kita akan guna umum sesiapa yang. Makanya perkataan man
perkataan man adalah isim mausul juga. Man. Okey. Dan satu lagi, jika dia tentang bukan orang lah, tentang benda, apa-apa yang, perkara-perkara yang, dia akan menggunakan perkataan ma. Nampak dia ada dalam. Itu semua man dengan ma. Man dengan ma ni sebenarnya banyak dalam Quran dan dia banyak berada dalam list dalam fungsi yang sama. Banyak nanti kita tengok ya, man dengan ma. Man untuk yang berakal, maksudnya orang lah. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Tidak berakal itu boleh jadi haiwan, boleh jadi benda. Benda-benda lah yang selain daripada human. Dan man dengan ma memang kebanyakannya dia selalu ada dalam fungsi yang sama selalunya. Ya, okey. Itu alazi tadi ya. Alazi adalah isim mausul, kategorinya muzakkar mufrad. Ya, alazi. Okey, istauqada. Saya pecah-pecahkan dia. Allazi istauqada. Saya baca dengan istauqada. Saya rasa semua dah faham ya. Kenapa baca dengan istauqada? Itu hukum huruf ketiga. Kalau saya pecahkan, tapi kalau baca dari kamathalil lazi istauqada. Itu memang you sambung teruslah ya. Tapi kalau kita pecah-pecahkan dia, istauqada ini senang. Kenapa senang? Satunya, perhatikan dia hanya ada fathah. Istauqada sampai huruf dal ya. Istauqada tengok ada fathah. Tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Satu. Dan awalnya bermula dengan alif sinta. Alif tu sebenarnya hamzah wasal. Hamzah wasal kita boleh panggil alif, tak ada masalah ya. Dia bermula dengan hamzah wasal. Sin mesti mati, mesti. Lepas tu huruf ta. Jika kalimah bermula dengan hamzah wasal sinta ataupun saya guna alif lah, alif sinta, makanya kita tahu perkataan itu adalah paling tidak pun ini fi'il madhi 6 huruf. Fi'il madhi 6 huruf senang sebab dia bermula dengan alif sinta tadi. Alif sinta tu apa ya Ustazah? Apa maksud dia? Alif sinta maksudnya, antara maksudnya kita meminta, antara maksud dia meminta, antara maksudnya mengharap, antara maksudnya bertanya, antara maksudnya memohon, semua segalanya boleh. Sesuatu yang kita nak dapatkan. Itu maksud alif sinta. Ya, istauqada adalah fi'il madhi 6 huruf. Ya, ingat tu je, alif sinta permulaannya alif hamzah wasal ataupun alif tidak pernah ada baris, sin mesti mati. Ya, dan ta tu terpulanglah huruf baris apa, selalunya dia baris fathah lah sebab ini fi'il madhi ya. Tak tahu qada. Ini kita jarang jumpa fi'il madhi 6 huruf, jarang ya. Tapi sebenarnya fi'il madhi 6 huruf sangat senang sebab dia bermula dengan alif sinta tadi ya. Okey. Dari segi maksud, Ila boleh share kat skrin ke Quran? Cuba dulu ya. Sebab kalau dia share kat skrin, selalunya yang kawan kita share kat skrin dia ada maksud dia sekali. Ataupun kalau kita berdepan dengan Quran, kita dapat tengok dalam Quran kita lah terjemahan dia. Istauqada maksudnya menyalakan. Dia ada kena mengena dengan api lah maksudnya istauqada. Okey, saya tak nak pergi detail apa, semua saya nak bagi tahu di sini. Istauqada cara melihatnya bermula dengan alif sinta dan di situ hanya ada fathah. Tauqada, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah, makanya kita dah tahu dah dia adalah fi'il madhi 6 huruf. Tu ya. Menyalakan maksud dia. Okey, naron. Naron kita nampak dia tanwin ya. Tanwin di ujung ya. Kalau kita nampak tanwin ron tu tanwin lah. Ron ke, run ke, rin ke. Mana-mana kalimah berakhir dengan tanwin, makanya kita tahu dia adalah isim. Ya. Pegang dulu dia isim nakirah. Isim nakirah maksudnya kata nama am. Pada peringkat ini kita pegang itu dulu, isim nakirah, cukup. Tetapi nanti akan ada nama lain nanti. Akan ada nama lain yang kita boleh bagi kat dia. Tapi permulaan pegang dia isim nakirah dulu. Ya, okey. Right? Kalau siapa nak share ke nak tambah silakan. Saya tak ada masalah ya. Kalau ada orang tanya saya jawab. Kalau tak saya tak nak lah. Saya tak nak yang lebih-lebih dulu ya, sebab ada kawan kita mungkin agak awal-awal permulaan, ada kawan kita yang dah ada ilmu yang lebih sedikit. Tapi tak ada masalah. Silakan. Okey, kalau dapat besarkan sikit siapa hilang dia punya tu skrin. Betul.
Okey, kawan kita cuba share kat skrin ya. Dan kalau boleh besarlah. Okey, lepas tu saya terus ya. Saya terus dengan kita ya. Kalau ada Quran, tengok Quran kita dulu ya. Sampai nampaklah dekat skrin tu. Tapi agak kecil tu ni, tak hilang. Okey. Okey, falamma. Fa adalah ataf. Ya, fa bermaksud maka. Cumanya ataf ni, fa ni susah nak nampak sebab dia selalu melekat dengan perkataan ya. Jadinya kalau orang tak tahu, orang ingat falamma satu kalimah. Tapi fa tu sendiri. Huruf fa tersendiri, hanya huruf fa itu adalah satu kalimah dah ya. Maksud dia maka maksud dia ya, ataf. Dia duduk dalam kategori ataf. Ataf ni kata penghubung. Berbeza dengan isim mausul tadi sebab isim mausul dia dah ada perkataan tertentu dia ya. Kalau ataf ni dia ada list dia pula lah kawan-kawan dia ya. Yang biasanya fa, wa, itu yang biasalah. Ada banyak lagi dah. Okey, lamma. Lamma satu kalimah ya. Okey, lamma ini bermaksud belum. Antara maksud dia lah. Belum pun boleh. Bermaksud apa lagi ya? Dia belum ataupun kadang-kadang maksud dia macam agak-agak maksud dia mungkin kepada tidak, mungkin, tapi lama antara maksud dia belum ya. Ini dia ada fungsi tertentu dia ya. Dia ada fungsi tertentu dia lama. Biasanya lama ini dia duduk dalam kategori huruf jazam. Lama duduk dalam huruf jazam. Jazam ni maksudnya gini. Jazam maksudnya mati. Ya, sukun ya. Biasanya perkataan lama dia ada kawan-kawan dia lah ya. Dia menjazamkan fi'il selepasnya. Nampak dia banyak. Yang ni tugas dia macam ni. Yang ni tugas dia macam ni. Kalau huruf jar membaris bawahkan isim selepas dia. Contohnya lah ya. So lama. Tapi kalau tak nampak dia punya fungsi dia, saya tak nak highlight ya. Saya nak tunjuk yang kita nampak dulu. Yang senang ya. Okey. Adha'at. Adha'at ini adalah satu kalimah. Adha'at satu kalimah berakhir dengan ta macam tu. Ya, itu dipanggil ta ta'nis dia panggil. Ta perempuan ataupun ta muannas. Ya, biasa orang sebut ta ta'nis. Banyak sebenarnya ya. Adha'at bercahaya. Maksud dia ya. So kalau kita nampak kalimah yang berakhir dengan ta macam tu mati, kita boleh teka dia lah. Dia adalah fi'il madi. Fi'il madi, apakah dhamir di dalamnya? Lupa nak cakap. Lupa nak remind. Setiap fi'il ya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, setiap fi'il adalah verb, perbuatan ya. Jadinya mesti ada pihak yang melakukan perbuatan tu, betul tak? Ya. Jadi di dalam setiap fi'il tu mesti dah ada dhamir di dalamnya. Dhamir yang huwa, huma, hum tadilah mesti dah ada dhamir di dalamnya walaupun kita tak nampak perkataan dhamir tu, tak nampak. Tetapi kita diajar, kalau macam ni apa dhamirnya? Kalau macam ni apa dhamirnya ya? So dhamir tadi berfungsi sebagai pelaku kepada fi'il tadi, perbuatan. Ya. Okey. Kalau istauqada tadi, besar kemungkinan istauqada dia punya dhamirnya adalah huwa. Ya, kita main agak-agak dulu ya. Kalau adha'at, beza dengan adha'at sebab dia ada ta ta'nis. Ada namanya pun ta ta'nis ataupun ta muannas, ta perempuan dia panggil. So kalau adha'at dia punya dhamir di dalamnya adalah hiya. Itu memang dia dah bagi tahu dah. Kalau ada ta mati macam tu, tengok dia punya adha'at, mana ada baris lain. Itu tips tadi. Tips fi'il madi. Tanda mati tak ada masalah, tapi tidak ada baris bawah, tidak ada baris depan. Macam tu. Ya, itu fi'il madi. Okey. Adha'at kita nampak pada hamzah baris fathah, pada adha fathah, pada hamzah lagi fathah. Yang mati tu lain cerita, tapi yang penting hanya ada fathah ataupun baris atas, itu adalah tips. Kita boleh teka dia adalah fi'il madi. Ya, dan ta yang mati itu dipanggil ta ta'nis. Ta ta'nis ataupun ta perempuan, ta muannas, dan kita boleh tahu dah dhamirnya adalah hiya. Menyalakan menyalakan cahaya. Okey, ma haulahu. Ma ni pendek ya. Ma ni macam fa. Fa lagi pendek ya, ma. Ma ni dia satu kalimah lah, satu kalimah tersendiri ya. Cumanya ma ni banyak maksud dia. Dia ada beberapa, paling tidak lebih pada 4 ma ni maksud dia dan penggunaan dia lah ya. Terpulanglah
Apa maksud dia? Kita yang penting kita kena faham dulu ma ni boleh jadi ma tu maksud dia apa. Okey, itu maksud umum dia lah. Tapi kalau apa tu dia boleh jadi apakah? Dia boleh jadi gitu. Ataupun dia boleh jadi apa yang, ataupun ma juga ada yang bermaksud tidak. Ma nafi. Pak, dia dah ada 3. Paling tidak kat sini 3 lah. Ma yang bermaksud apakah, itu dipanggil pertanyaan. Ada dalam list istifham kita. Buka buku ibadah tu, tengok dia punya depan tu ya. Cari istifham, perkataan-perkataan yang digunakan bila membuat pertanyaan ya. Ma itu boleh jadi dalam istifham bermaksud apakah, atau ma boleh duduk dalam list yang allazi tadi, dalam isim mausul. Saya cakap tadi, apa-apa yang, kalau dia tidak fokus kepada muzakkar muannas secara khusus, dan dia penceritaan itu, kisah itu tentang bukan tentang manusia, dia akan guna ma, apa yang. Ma juga boleh jadi duduk, kita boleh jumpa dia dalam list isim mausul untuk yang tidak berakal, dia kata penggunaan dia. Dan ma juga boleh jadi pertanyaan, apakah. Itu kemudian kita determine, kita faham dulu di mana kita boleh cari dia. Sama ada kita boleh cari dalam list istifham. Istifham tu maksudnya pertanyaan. Dia ada perkataan-perkataan tertentulah. Contohnya, bagaimanakah, bilakah, berapakah. Itu pertanyaan, siapakah. Kalau English dia apa? Who, what, when, why, how. Nampak dia banyak. Itu kalau bahasa Arab dia dipanggil istifham ya, untuk pertanyaan. So dan satu lagi, ma juga boleh bermaksud tidak. Itu dipanggil ma nafi. Kemudian yang penting kita boleh agak dulu di mana kita nak cari perkataan ma ni ya. Okey. Haulahu. Okey, hu adalah dhamir. Saya nak paling tidak pun dhamir tu kita kenal dia. Tadi asal-asal awal-awal kita jumpa masaluhum. Hum itu dhamir. Hum ya. Hu juga dhamir. Apa beza hu dengan hum? Kalau hum mereka, muzakkar, ramai. Kalau hu muzakkar juga tapi seorang, dia. Pak, beza dia. Hu. So tolak tepi. Sebab kita nak belajar mengenal perkataan tu. Kalau dah bercantum dengan dhamir, belajar, remove, ignore kata. Dhamir tu sebab kita nak tengok haula tu. Haula maksudnya sekitar. Sekitar ataupun persekitaran mereka lah, kawasan mereka. Macam tu. So haula, tadi saya cakap dia sama lebih kurang dengan apa tadi? Jika ada haula maksudnya persekitaran mereka ataupun keadaan mereka ya. Ini hu tu nya. Haulahu keadaannya ataupun persekitarannya. Macam tu. Okeylah, kita nak terjemah dia. Haula adalah isim. Okey, isim tadi kalau masaluhum, masalu isim juga ya. Tapi haula juga isim. Isim ni dia boleh semua baris. Saya bagi contoh ya. Allahu isim. Allaha isim. Allahi isim. Pak, isim boleh terima semua baris. Itu yang mencabarnya kita. Dia bukan rigid, bukan mesti baris depan je, bukan. Hu, baris depan pun boleh, baris atas pun boleh, baris bawah pun boleh. Itu isim. Isim boleh menerima semua baris. Hujung dia lah. Kita fokus pada hujung dia, pada lam haula. Itu isim ya. Cumanya ada isim-isim yang tertentu tak boleh berubah baris. Ada isim yang tak boleh berubah baris. Tapi kalau isim tu yang standardnya, dia boleh, hujungnya boleh menerima segala baris. Contohnya Allah tadilah. Allahu, Allaha, Allahi. Dia tetap Allah. Nampak? Dia tetap isim, dia tetap Allah. Tetapi original dia, saya nak pesan, original isim, hujung dia mesti dhammah. Allahu adalah original dia, asal dia. Tapi dia boleh berubah menjadi Allaha. Itu ada sebab. Dan dia boleh berubah menjadi Allahi. Ada sebab. Asal dia kena tahu ya. Original dia. So di sini haula adalah isim. Persekitarannya ataupun sekelilingnya. Cerita lebih kurang maksudnya. So di sini haula isim. Hu dhamir. So isim disandarkan kepada dhamir adalah idhafah sandaran. Ya. Okey, cumanya sebut haula tu je bimbang, kita tak kenal haula tu ya. Okey. Okey, zahaba. Tengok. 3 huruf semua fathah. Dah memang fi'il madhi, confirm fi'il madhi. Basic ya, fi'il paling basic
memang kita akan belajar fi'il madi ya, 3 huruf. Semua fathah. Ini macam zahaba ni. Memang. Dan ada yang 4 huruf. Saya ulang ya, ada fi'il yang paling minimum 3. Tak ada 2 huruf lah maksudnya untuk fi'il. Kita bercakap tentang fi'il madi. Paling minimum 3 huruf semua fathah ya. Dan ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf dan ada yang 6 huruf. Kalau yang tadi istauqada 6 huruf. Itu senang sebab dia bermula dengan alif sin ta. Satu bentuk sahaja. Dan zahaba tu pun sangat senang ya. Fi'il madi 3 huruf ya. Apakah dhamir di dalam dia? Kalau memang tiga huruf fathah je semua, memang dhamir dia huwa, tak ada dhamir lain. Tak ada. Okey, zahaba. Zahaba, lepas tu Allahu. Allah memang isim lah ya. Asal dia original dia isim Allahu itu dipanggil, yang original itu dipanggil rufu'. Itu kita belajar sikit term dia ya. Kalau Allahu dipanggil rufu'. Kalau Allaha dipanggil nasab. Rufu' atau marfu' sama. Atau setengah orang panggil rafa'. Sama je. Rafa', rufu', marfu' perkataan yang sama. Maksudnya hujung dia berbaris dhammah. Belajar sikit term dia ya. Kalau Allaha dipanggil nasab ataupun mansub. Dan kalau Allahi dipanggil kasrah ataupun majrur. Itu term dia. Dia kalau tajwid ada term tajwid. Kalau bahasa Arab dia ada term dia. Okey. Allahu tu isim lah ya. Allah memang kita kata. Okey. Cumanya saya tak pasti. Selalu yang Linda kan. Selalu yang Linda nota tu dia ingat kan. Dia selalu ingat kan. Okey. Mungkin kelas yang sebelum ini ada tak saya sebut tentang struktur ayat. Struktur ayat. Ayat ni. Ayat bahasa Arabnya dipanggil jumlah tahu tak? Jumlah tu bukan total ya. Kita bercakap tentang struktur ayat. Ayat ya. Bahasa Arabnya dipanggil jumlah. Dia ada 2 jenis ya. Jumlah ayat yang bermula dengan fi'il atau ayat yang bermula dengan isim. Dia macam tu. 2 jenis saja struktur ayat ya. So kalau dia ayat ni dia bukan semestinya mesti kat mula-mula, dia tak kisah. Dia boleh merata-rata kedudukannya. Okey. Cumanya saya nak bagi tahu kalau ayat itu bermula dengan fi'il, kita panggil dia ayat fi'liyah ataupun kita panggil jumlah fi'liyah, jumlah bermaksud ayat. Jika ayat itu bermula dengan isim, kita panggil dia ayat ismiyah ataupun jumlah ismiyah. Ya. Okey, kalau dia dah ada fi'il, mesti dia ada jumlah fi'liyah kat situ. Mesti ada ayat fi'liyah kalau dah ada fi'il. Ya. Right? Sebenarnya dari tadi lagi pun istauqada pun sama. Kalau dah ada fi'il, mesti ada struktur ayat fi'liyah kat situ. Adha'at, fi'il lagi, mesti juga ada. Dia bukan berdiri panjang. Dia sikit je tau. Untuk completekan dia sangat sedikit. Lepas tu benda lain. Dia tidak melerik-lerik. Jadi mudah. Kami dulu belajar pun risau. Kalau kita belajar ni macam jar majrur. Dia settle lepas dia je huruf jar, lepas tu majrur. Settle. Dia macam tu. Jadi dia tidak mengganggu yang lain. Tahu tak? Ya? So struktur jumlah fi'liyah. Contoh ya. Zahaba. Zahaba bermaksud dia telah pergi. Antara maksud dia. Dia telah pergi. So di dalam dhamir, di dalamnya kita kata dhamir yang tersembunyi di dalam zahaba tu. Kita dipanggil ya. Cara sebab kita tak nampak dhamir tu kan. Lepas tu dia cara disebut dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi di dalam zahaba tu. Zahaba bermaksud dia telah pergi, maksud dia. So dhamir di dalamnya, dhamir mustatir di dalamnya adalah huwa. Itu kita kena terima. Huwa kenapa bukan hiya? Sebab dia semua baris atas. Semua zahaba 3 baris atas itu memang huwa. Ya? Kalau kita nak hiya, dhamir dia kita kena tambah ta di hujung. Zahabat. Tambah ta perempuan tadi, matikan. Itu cara dia. Terus dhamir dia bertukar. Ya? So zahaba, dhamir di dalamnya adalah huwa. Kalau kita terjemahkan dia telah pergi. Macam tu. Ya? Dia telah pergi. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu. Jika ada fi'il, mesti ada struktur ayat di situ. Ayat fi'liyah lah. Ataupun kita panggil jumlah fi'liyah. Okey. Fi'il dia bebas. Fi'il madi boleh. Fi'il mudhari' boleh. Fi'il amar pun boleh. Tak ada masalah ya. Okey. Dhamir di dalam dia mesti ada. Dalam setiap fi'il mesti ada dhamir. Dia cakap dah ya. Huwa ya. Okey. Satu lagi saya nak tambah.
Selepasnya ada isim rufu'. Isim rufu' tu yang mana? Allahu. Allahu adalah isim rufu'. Rufu' maksudnya hu tu, baris dhammah. Ya. Okey. Jika ada isim rufu' selepas fi'il, tak kisahlah fi'il apa pun, makanya Allahu itu dipanggil pelaku kepada fi'il tadi. Faham tak? Jika ada isim rufu' selepas fi'il, dia mesti fi'il dulu. Ya, baru isim rufu' tadi. Isim rufu' bermaksud Allahu, baris hu tu dipanggil rufu'. Dia tak boleh zahaba Allaha, takkan, tak boleh. Contoh ya, ataupun zahaba Allahi, tak boleh. Memang tak ada lah. Okey. So zahaba fi'il, Allahu isim rufu', makanya Allah itu adalah pelaku kepada fi'il zahaba tadi. Dia telah pergi. Kita dah tahu dah dia. Dia tu siapa sebenarnya? Allah. Itu sebenarnya maksud dia. Ya. Tapi kita kena perhatikan baris isim tu. Mesti rufu'. Term dia, kalau zahaba kita panggil fi'il. Fi'il madi 3 huruf. Domir mustatir di dalamnya. Ataupun domir yang tersembunyi di dalam zahaba adalah huwa. Huwa bermaksud dia. Dan Allahu isim rufu' itu adalah term dia, isim fa'il, pelaku kepada zahaba tadi, perbuatan tadi, fi'il tadi. Ya. So sebenarnya Allahu tu adalah huwa yang duduk bersembunyi di dalam zahaba tadi. Macam tu sebenarnya. Okey. Ya. Untuk ayat fi'liyah dah lengkap dah ni sebenarnya. Dah boleh lah, dah boleh lengkap. Dia ada fi'il, dia ada isim fa'il, dah cukup lah sebenarnya. Ya. Taklah lengkap sangat, tapi basic lah. Basic boleh dah. Ada fi'il dia, ada isim fa'il dia. Cukup sebenarnya. Untuk basic, bukanlah lengkap sangat. Ya. So, zahaba fi'il, Allahu isim fa'il. Faham kan? Zahaba fi'il, perbuatan. Allahu adalah pelaku kepada perbuatan tadi. Kita panggil dia isim fa'il. Kalau panjang sangat, tinggalkan isim tu. Sebab dia memang isim Allah. Kita panggil fa'il. Cukup, kita faham. Kalau zahaba fi'il, Allahu fa'il. Nampak? Saya gunakan yang ringkas. Nak guna yang lebih panjang pun boleh, nak guna yang ringkas pun boleh. Ya. Okey, binurihim. Kalau nak tanya, sila tanya ya. Jangan tak tanya. Ya. Okey, binurihim, bi tu. Bi adalah salah satu daripada huruf jar. Tadi kita jumpa huruf jar ya, dalam barisan yang pertama kita jumpa huruf jar dia ka. B adalah huruf jar yang kedua yang kita jumpa. Apa fungsi dia huruf jar? Mesti lepas dia isim. Itu wajib. Dan isim itu mesti baris bawah hujungnya. Binurihim. Him itu adalah hum, domir. Tolak tepi. Belajar, ignore, domir. Sebab dia tidak mengganggu apa-apa. Ya. So him tu tolak tepi. Binuri. Pada ra tu lah baris bawah tadi. Nuri adalah nur, cahaya. Ya, so di situ bi huruf jar ataupun jar, nuri dipanggil majrur. So di situ ada jar majrur. Ya, dengan cahaya. Nur cahaya. Dan biasa dalam Quran jar majrur, lepas tu pada masa yang sama idhafah banyak. Macam inilah, banyak sangat dalam Quran. Binuri jar majrur, tinggalkan sekejap jar tu, nurihim, cahaya siapa? Sandarkan kepada dhamir tu. Nurihim, cahaya mereka. Itu idhafah. Ini banyak dalam Quran. Jar majrur, pada yang masa yang sama, tinggalkan jar tu, kita nampak idhafah. Itu sangat banyak dalam Quran. Ya, cahaya mereka. Okey. Nur cahaya, him mereka. Okey. Okey. Dari situ, okey, wa tarakahum, wa ataf ya. Ataf tadi kita jumpa apa? Kita jumpa fa. Dari barisan yang pertama kita jumpa ataf, kata penghubung ya. Maksudnya ayat tu tak habis lagi lah maksudnya. Okey, ya. Okey, so fa tadi kita jumpa fa, sekarang wa. Atau wa bermaksud dan. Kalau fa maksudnya maka, ya. Okey, tarakahum. Kita belajar tengok ya, tarakahum, hum dhamir. Tolak tepi. Jangan pedulikan hum tu. Memang kita kena belajar ignore dhamir ya. Taraka. 3 huruf lah, sama macam zahaba. Sah fi'il madi 3 huruf. Ya, tarakahum. Tak berapa nampak lah. Zahaba nampak kan? Ya. So, taraka maksudnya tinggal. Left. Macam itulah lebih kurang lah ya. Taraka fi'il madi 3 huruf. Ya. Okay, hum. Hum itu dhamir. Tadi saya cakap jika ada isim
disandarkan kepada domir, makanya kita panggil dia sandaran ataupun idhafah. Okey, sekarang ini mari kita tengok ya. Ni ada sedikit lain ya. Taroka bukan isim. Kita dah kena ada fi'il madi sebab ada 3 huruf semua baris atas. So jika ada domir di hujung fi'il, ya. So ini bukan idhafah. Ya, idhafah wajib kedua-duanya isim. Contoh nurihim. Nuri isim, him isim. Lagi apa tadi? Haulahu. Haula isim, hu domir. Domir itu adalah isim. Dan kita awal-awal tadi, masaluhum, masalu isim. Hum adalah domir. Domir adalah isim. Jika kedua-duanya isim, kita panggil idhafah ataupun sandaran. Tetapi yang ini hati-hati ya, kita kena careful. Taroka kita dah nampak dia 3 huruf semua baris atas sama seperti zahaba. So kita tahu taroka bukan isim. Nampak? Kita in fact saya diberitahulah dulu ya masa saya belajar, ustaz yang mengajar saya cakap kalau budak tahfiz ya, budak suku agama, dia orang bukan faham vocab tapi dia belajar macam tadi. Dia orang boleh jawab exam, boleh score A mengikut yang kefahaman yang tadi. Kita diajar belajar ignore yang ni macam ni, baris macam ni, baris. Dia orang boleh score A walaupun dia orang vocab bahasa Arab tu tak pandai cakap Arab ke, tak banyak vocab tak pandai, tapi dia boleh score A bila dia pegang kepada cara-cara yang tadi ya. So taroka sama dengan zahaba. Fi'il madi 3 huruf. So mesti dah ada domir dalam taroka. Betul tak? Dia dah ada domir dalam dia. Sama dengan zahaba. Zahaba juga fi'il madi 3 huruf ada domirnya. Memang domir dia huwa. Tak ada domir lain dah. Kalau 3 huruf semua fathah, memang domir di dalamnya adalah huwa. Tidak ada domir lain ya. So taroka adalah fi'il madi 3 huruf sama dengan zahaba, domir di dalamnya huwa. Kalau hum itu pihak lain. Domir memang domir, tetapi saya nak cakap tarokahum bukan idhafah. Itu yang saya nak cakap. Kita menyangka dia idhafah sebab ustazah kata kalau ada domir kat hujung saja idhafah. Betul, tetapi yang sebelum domir mesti isim. Itu ya, tapi taroka kita dah confirm dia adalah fi'il madi ya. So di dalam taroka bermaksud tinggalkan. Lebih kurang macam itulah ya, meninggalkan ya. So apa ni dah ada domir di dalam taroka adalah huwa. Hum itu domir tetapi pihak lain. Senang cerita di sini tarokahum bukan idhafah. Itu yang saya nak cakap. Ya. Okey. Jika ada sesiapa nak tanya silakan ya. Sila, tak ada masalah. Okey, fi zulumatin. Fi zulumatin sama dengan kita ada huruf jar tadi mana? Binuri tadi kita ada huruf jar ya. Lagi mana? Kamasali. Barisan pertama, perkataan yang kedua. Kamasali kita ada jar majrur ya, ka huruf jar. Barisan yang kedua bi huruf jar. Yang kedua kita jumpa fi huruf jar yang ketiga. Fi bermaksud pada ataupun dalam. Kalau bi bermaksud dengan, kalau ka pada barisan pertama tadi bermaksud sama seperti ataupun macam. Macam itulah lebih kurang ya. Fi zulumatin. Jika ada jar, mesti selepasnya isim dan hujungnya ataupun akhir isim itu mesti kasrah ataupun dipanggil majrur. Zulumatin, tengok tin, majrur ataupun kasrah. So itu jar majrur dalam kegelapan maksud dia. Ya. Okay, la yubsirun, la biasa kita kata la nafi. La nafi ataupun la nahi. Nafi bermaksud tidak menafikan ya. Kalau la nahi maksudnya jangan, melarang. Kalau nahi maksud dia melarang. Dia ada cara dia. Okey, begini cara dia ya. Cuba tengok selepas dia fi'il mudhari'. Okey, tak ada masalah ya. Yubsiruna fi'il mudhari'. Kalau boleh saya nak kita tengok kamus biru. Cuba yubsiruna adalah fi'il mudhari'. Kita belajar buang huruf-huruf fi'il mudhari'. Kita nak tengok apa fi'il madi dia. Okey, huruf awal tu kena buang. Ya kena buang. Ya kena buang sebab ya itu adalah huruf fi'il mudhari'. Ya. So kita buang huruf ya, tinggal huruf ba. Mati tu tak apa, biar dulu. Tapi tinggal huruf ba, tinggal huruf sad, okey ra ya. Okey, una waw nun kat ujung kena buang. Sebab waw nun kat ujung itu mengatakan dia jamak muzakkar. So kita kena buang juga. So tinggal huruf apa? Tinggal huruf ba, tinggal huruf sad,
tinggal huruf ra. Ya, tinggal 3 huruf Pak. Bila kita buang dia tinggal 3 huruf. Ya. Sama ada dia tinggal 3 huruf ke 4 huruf ke apa semualah. Tapi kita kena buang yang tadi ya. So, tapi bila kita nak madi, baris dhammah tak boleh. Macam tu ya, baris bawah tak boleh. So kita cuba fathahkan semua. Yang ba, sad, ra tu. Kita cuba basara, boleh jadi basara, boleh jadi. Nanti dulu tak habis lagi. Dia boleh jadi basara atau basira atau basura. Sad tu boleh berubah segala baris tengah-tengah tu. Tapi ba dengan hujung, awal dengan hujung mesti fathah, mesti ya. Tapi sad huruf tengah tu bebas. Dia boleh atas boleh, bawah boleh, depan boleh. Itu fi'il madi 3 huruf ya. Tadi kita kata zahaba semua baris atas, betul? Itu yang dia memang dia semua baris atas. Bukan semua perkataan semua baris atas, bukan. Ada yang 3 huruf juga tapi tengahnya baris bawah. Ada yang 3 huruf juga tapi tengahnya baris depan. Nampak tengah tu boleh berubah. Kalau taroka, betul, semua baris atas juga. Kita dah jumpa dua fi'il madi yang semua baris atas. Tapi yang basara, kita cuma nak pastikan dulu sama ada dia basara atau basira atau basura. Saya perlukan seseorang yang laju ya, buka kamus biru ni. Buka kamus biru, tengok di belakang. Tengok di belakang huruf ba. Huruf ba. Kalau siapa ada kamus pink pun dia boleh tengok dalam kamus pink ya. Kita cuba cari baso sin sot sin. Okey, saya jumpa ya kamus biru ni dekat belakang, baru kat list ya, 211 kat belakang dalam huruf ba ya. Saya lupa kolom yang terakhir dia ya, bawah sekali ya. Kita jumpa basura. Pak, kita jumpa basura, dia bukan basara. Memang ada yang semua baris atas tetapi bukan semua ya. Basura dia bagi kita ya. Nanti jumpa, nanti kita akan snapshot ya. Basura dia bagi nombor kat tepi dia 140. Lepas tu kita pergi pula ke depan. Bulatannya hitam tu. Bulatannya hitam tu cari nombor dia 140 ya. Kita kena ikut nombor kat situ lah. 140. Oh, dia bagi pattern karuma. Dia bagi pattern karuma, tak apa. Saya akan snapshot. Siapa yang laju ya, hantar dekat grup, kawan kita boleh tolong upload ya. Tapi kalau tak, saya cuba snapshot. Dia tak bagi perkataan basura tapi dia bagi perkataan lain yang dia suruh ikut. Memanglah kamus ni kecil kan. Kamus ni kecil, tak mampu nak ada semua perkataan. Jadi kadang-kadang perkataan yang kita nak cari tu dia suruh kita ikut perkataan lain. Tak ada masalah pun, kita ikut saja. Okay, saya hantar dekat grup. Kalau Ila boleh uploadkan kat kita punya kita punya screen ya. Okey, saya dah sending ya. Sending. Rumah. Okey, saya dah send. Kalau Ila boleh tolong upload kat screen ya. Saya nak kita faham tadi yang perkataan apa tadi, yubosiru ni tadi ya. Okey. Boleh besarkan tak Ila? Dia dah on the screen. Besarkan lagi. Okey, sekarang ni cuba kita tengok. Dia bagi kita karuma. Tak ada masalah sebab perkataan ni yang kita cari basura. Okey, saya sedikit pesanan saya. 3 huruf tadi ada masa semua baris atas macam zahaba ya. Tapi ada masa tengah tu bukan baris atas, tengah boleh berubah. Itu yang saya nak pesanlah ya. So kita punya ni bukan karoma. Perkataan karoma sama dengan perkataan karim, mulia, karim ya. Memang tak ada karoma, tak ada. Nampak? Dia kalau kita nak cari yang ni memang karuma. Sebab yang kita kena ingat tengah tu boleh berubah baris, terpulang kepada perkataan masing-masing lah. Ya, karuma. Tapi awal dengan hujung dia wajib fathah. Ya, tengah tu boleh semua. Segala baris boleh ya. Okey, karuma masukkan perkataan kita basura. Basura sebenarnya basir. Apa maksud dia? Melihat kan? Ya. Okey, so sekarang cuba kita tengok mudhari' dia. Cari yang ada mirip-mirip kita punya yang dalam Quran tadi, yubsiruna. Cuba cari yubsiruna. Cari kalau ya tu mesti
tiga yang pertama lah. Kalau kita biasa nak cari ya, ia bermula dengan yubsiruna, bermula dengan ya, kita biasa cari tiga yang pertama di atas ya, mudhari'. Yakrumu, yakrumani, yakrumuna. Okey, sekarang ni saya nak kita fokus di hujung saja dulu. Hujung saja. Nampak ada una. Sama seperti yang dalam Quran kita, ya. Quran kita yubsiruna. Nampak? Waw nun kat ujung itu mengatakan dia jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar, dan ini kalau hujung dia macam tu una tu, maksudnya fi'il mudhari' yang ni dalam Quran kita ni original, yang ori dia. Fi'il mudhari' boleh berubah. Macam tadilah Allah, original Allah Allahu, boleh berubah menjadi Allaha, boleh berubah menjadi Allahi, ya. Sama juga fi'il mudhari'. Tadi isim, kalau Allah tu isim. Fi'il mudhari' juga dia ada yang original dia, ya. Yubsiruna, hujung tu saja, fokus dia una itu mengatakan dia fi'il mudhari' yang original. Dia panggil original tu maksudnya yang asalnya, ataupun istilah dia rufu' ataupun marfu' tadi, ataupun rafa' tadi, ya. Okey. Jika di hujung fi'il mudhari' itu tidak ada perubahan apa-apa, maksudnya yang asal, makanya la ini adalah la nafi. Itu yang saya nak cakap. La nafi. Sebab kalau dia la nahi, hujung mudhari' itu akan berubah, bukan macam tu. Ya. Okey, una itu hujung fi'il mudhari' itu yang original, yang asal kita kata, ya. So jika hujung fi'il mudhari' itu adalah yang asal, tidak ada perubahan apa-apa, makanya la itu la nafi. Situ saja cara kita nak tahu sama ada dia la nafi ataupun la nahi. Nafi bermaksud tidak, ya. Nahi bermaksud jangan. Nampak berbeza maksud dia. Juga sebab tu fi'ilnya juga di hujungnya berbeza. Dia tidak akan sama di hujungnya. Okey. Saya nak sekali lalu saja ayat yang seterusnya sebab dia pendek, ya. Summun, tanwin, ya. Summun tanwin, ya, orang yang pekak. Tanwin, ya. Tanwin itu isim, ya. Bukmun tanwin, ya. Itu ya, isim jugalah. Orang yang apa? Tadi pekak bisu, lepas tu umyun buta. Hujungnya tanwin. Itu yang saya nak kita tengok. Summun tanwin, bukmun akhirnya tanwin, umyun tanwin. Tak kisahlah tanwin terbalik, tanwin sama, itu dia tak penting dah. Itu tajwid je. Kalau bahasa Arab tanwin terbalik ke, bukmun tanwin depan terbalik, umyun tanwin depan sama, itu tak ada peduli punya. Ya, itu tajwid saja cara membaca. Tapi memang hujung masing-masing, summun ada tanwin, bukmun ada tanwin, umyun ada tanwin. So kita dah tahu dah ketiga-tiga itu isim. Ya. So summun tadi apa? Pekak, bisu, buta. Ini memang biasa sekali lah, pekak, bisu, buta, ya. Okey, maksudnya orang lah. Seorang yang pekak, seorang yang bisu, seorang yang buta. Maksudnya macam tu. Ya, okey. Fahum. Okey, fahum fa di situ, maka fa atau hum mereka. Ya, maka mereka, ya, fa atau hum mereka, la yarji'un. La ni sama dengan la tadi. Kenapa kita tahu la nafi? Hujung dia yarji'una. Kalau ada una di hujung, kita tahu fi'il mudhari' itu yang original, yang asli, ya, tidak berubah, tidak ada perubahan, maksudnya tidak diubah, makanya la di situ la nafi. Tidak. Yarji'una bermaksud kembali. Mereka tidak kembali. Ini nak cakap seorang yang pekak, seorang yang bisu, seorang yang apa tadi? Macam itulah sebenarnya tadi, ya. Ini maksudnya orang yang menolak agama, maksudnya. Bukan secara fizikalnya yang dia pekak, secara fizikalnya dia buta, secara fizikalnya ini, bukan itu maksudnya. Ini dipanggil ketiga-tiga ciri-ciri tadi, maksudnya orang yang ada kebenaran di depannya tetapi ditolak. Itu maksud dia sebenarnya. Bukannya orang yang lahir pekak, kan. Orang lain lahir pekak, orang yang lahir buta, orang lahir buta, bukan. Itu tak ada masalah, ya. Itu tidak apa. Tapi ini saja ciri-ciri ini disebut kepada ciri-ciri orang yang menolak kebenaran, ya. So la yarji'un, tidak. Tidak di situ la nafi. Yarji'una, kembali, mereka kembali. So yarji'una fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Huruf awal dia tu ya ataupun ta ataupun nun ataupun hamzah. Huruf awal dia 4. Salah satu, ya. Kalau ya biasanya muzakkar, biasanya. Kalau ta biasanya muannaf, biasanya saya cakap, ya, bukan 100%, ya.
Kalau nun, narji'un, kami. Contohnya lah. Ya. Kalau hamzah, arji'un, aku ataupun ana, saya. Apa? 4 huruf saja. Huruf awal itu jika kita nak kenal dia fi'il mudhari' dan hujung dia una, memang itu jamak muzakkar. Jamak muzakkar, so di situ original dia lah una. Dia boleh berubah tu hujung tu. Nun tu boleh dibuang. Itu yang saya nak cakap. Okey, saya berhenti pada ayat ni. Kita berhenti pada ayat 18. Saya nak tanya. Siapa yang ada soalan? Silakan. Ustazah nak tanya, marfu', rufu' semua tadi yang ada 3 perkataan tu, dia maknanya sama ya Ustazah? Original ya? Ya, betul. Pandai pun. Original ataupun kadang-kadang kita nampak dia dalam dhammah. Marfu'? Samalah. Marfu', rafa', rufu'. 3. Sama maksud. Original dia, asal dia. Okey. Okay, silakan. Siapa nak tanya lagi? Itu term-term tu kalau kita tak faham pun susah kita nak faham kan? Term tu. Itu sebenarnya merujuk kepada asal dia, original yes, tapi original tu biasanya dhammah lah, Allahu. Contohnya lah. Kalau Allah, Allahu, bukan Allah. Kalau Allah tu dah dipanggil nasab ataupun mansub ya. Kalau Allahi dipanggil majrur ataupun kasrah. Okey, yang lain, silakan. Ada soalan apa? Sila. Ustazah. Ya. Siapa? Ada soalan? Faham ke atau tak faham? Ustazah tak reti lah nak tanya. Cumanya tadi ada la situ ya, la nafi ya. La nafi ataupun la nahi. Terak kan? Yalah. Dia ada cara dia lah. Cara dia untuk tahu la nafi dengan la nahi secara cepat. Itu je sebenarnya. Kalau fi'il mudhari' itu yang original, tidak diubah hujung dia ya. Makanya la itu la nafi. Tapi hujung tu boleh berubah tu. Una tu boleh berubah tau. Ya. Na tu boleh berubah. Jika berubahlah hujung tu bukan una, confirm terus jatuh la nahi. Itu je saya nak cakap. Ya. Itu kalau yang ada una lah. Ya. Okey, yang lain sila. Ada apa soalan? Saya sebenarnya saya tak pasti ada tak kita bagi nota fi'il. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau boleh yang akan datang saya nak lebih fokus kepada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah kalau boleh. Jumlah tu maksudnya ayat. Ayat ada 2 jenis. Ayat yang bermula dengan isim. Jadi dia panggil ayat ismiyah. Ismiyah tu daripada perkataan isim. Ya. Dan ayat yang bermula dengan fi'il. Itu dipanggil ayat fi'liyah. Kalau boleh kita panggil jumlah lah. Jumlah maksudnya ayat. Bukan total ya. Saya risau nanti dia ingat total. Berapa jumlah ya. Dan dia ada begini saya cakap sekali. Kalau jumlah yang mana lebih banyak dalam Quran? Jumlah fi'liyah lebih banyak daripada jumlah ismiyah. Ya. Okey, sebab dan jumlah fi'liyah lebih fleksibel. Kalau jumlah ismiyah sangat rigid dia punya undang-undang ni. Jumlah ismiyah, ya. Jumlah fi'liyah lebih fleksibel dan lebih banyak dalam Quran. Kalau kita nampak je lah fi'il madhi ke mudhari' ke amar, confirm itu mesti ada jumlah fi'liyah di situ. Dia tak perlu panjang. Dia tidak perlu panjang. Masalah kita kan ingat ayat panjang je. Sebab kita kalau buat ayat saya nak panjang je, betul tak kan? Dia tak. Dia seminimum satu perkataan saja. Kalau you nampak satu fi'il pun dah cukup dah sebenarnya untuk jumlah fi'liyah. Satu saja. Contohnya lah yubsiruna yang tadi kan fi'il kan? You nampak je satu fi'il sudah cukup untuk jumlah fi'liyah kat situ. Sebab dia begini. Paling basic minimum kalau jika ada fi'il adalah verb perbuatan. Ada domir di dalamnya. Domir di dalam itu adalah pelaku kepada perbuatan. Cukup lah. Nampak tu nampak? Dia sangat ringkas sebenarnya. Sependek satu perkataan saja. Kalau you nampak saja fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar contohnya lah ya. Makanya itu dah ada jumlah fi'liyah di situ. Mungkin saya ini agak baru saya highlightkan. Sebelum ni saya tidak berapa highlightkan sangat. Ya. Pendek saja ya. Sependek hanya ada satu fi'il sahaja. Itu boleh.
Tapi taklah lengkap sangat. Bukanlah lengkap sangat tapi boleh lah ya. Dan dia ada pelengkap dia lah. Dan kalau jumlah ismiyah mesti ada 2 isim. Itu wajib. Jumlah ismiyah mesti ada 2 isim. Isim yang pertama, isim yang kedua. Ini wajib. Ya. Pun pendek juga. Tak adalah perlu panjang. Memanglah dia panggil ayat tapi tak perlu panjang ya. Dan kedua-dua isim mesti rufu'. Sebab tu saya nak kita biasa dengan perkataan rufu' tadi. Setengah orang sebut rufu', setengah orang sebut rofa' boleh. Setengah orang sebut marfu' boleh je. Sama je maksud dia. Jika jumlah ismiyah mesti ada 2 isim. Isim yang pertama dan isim yang kedua mesti rufu'. Itu wajib. Ya. Okey. Dan jika dia jumlah fi'liyah, sebasicnya hanya ada 1 fi'il. Dah cukup dah. Nampak lebih ringkas lagi. Bahkan lebih ringkas daripada jumlah ismiyah. Saya nak bagi tahu jumlah ismiyah lebih strict dia punya undang-undang dia. Dan jumlah fi'liyah lebih fleksibel dan dalam Quran lebih banyak jumlah fi'liyah berbanding jumlah ismiyah. Okey. Ismiyah adalah isim, fi'liyah adalah fi'il. Itu paling yang ke depan saya nak lebih fokus di situ. Okey. Okey, angkat tangan. Siapa ada nak tanya soalan? Sila. Ini tanda ini kena angkat tangan babai lah ni. Jika nak tanya, silakan. Apa-apa saja, terkeluar sedikit ke, apa ke, tidak ada masalah. Saya okey. Ada? Ustazah Aila ada benda nak tanya. Tadi Allahu dia isim rufu'. Allah dia panggil nasab. Ya. Dan Allahi tadi apa Ustazah? Majrur. Majrur. Pak, kita nak term tu. Sebab orang yang belajar bahasa Arab mesti boleh sebut term tu. Kalau tak boleh sebut term tu macam lacking lah. Ya. Okey, cumanya rufu' tadi, rufu' pun dia, rofa' pun dia, marfu' pun dia. Pak, sama. Terpulang lah you nak sebut mana. You nak sebut rofa', rufu' atau marfu'. Kalau nasab pula, nasab pun dia, mansub pun dia. Kata yang sama, nasab, mansub. Dan kalau yang majrur tadi, disebut majrur pun boleh, disebut kasrah pun boleh. Tapi majrur maksudnya baris bawah. Itu, itu basic lah tu sebenarnya perubahan baris. Bahasa Arab sebenarnya tentang perubahan baris di hujung. Sebenarnya isim boleh berubah semua baris. Tetapi saya bagi contoh satu je tak boleh berubah. Nabi Musa. Nabi Musa, spelling dia Musa sampai kiamat pun Musa. Dia tidak ada musuh. Dia tidak ada musi. Sebab dia tak macam Allah tadi. Allah tadi boleh Allahu, Allaha, Allahi. Itu yang kebanyakan isim boleh berubah segala tadi. Tetapi ada isim-isim yang tidak boleh berubah baris. Itu dipanggil mabni. Bukan isim saja. Apa-apa saja yang tidak boleh berubah baris. Musa, Musa lah dia. Kalau dia rufu' pun dia Musa. Kalau dia nasab pun dia Musa. Kalau dia majrur pun dia Musa. Pak, bukan dia saja. Ada lagi yang lain. Okay? Right? Alhamdulillah. Okey, last soalan. Ada? Silakan. Ada? Tak ada? Tak ada ya? Jika tak ada insya-Allah ya, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Sebelum berhenti saya seronok tengok bendera di sana sini. Alhamdulillah. Sebenarnya dalam saya seronok tengok. Tapi saya tak nak sebutlah bendera apa yang saya nampak bila saya keluar. Kita kena berlapang dada ya. Kita kena, kalau kita pilih ni suka hati kita lah. Kalau kawan kita pilih yang tu suka hati dia lah. Itu kita kena belajar. Kita kena belajar terima ya. Jangan kita bermusuh apa. Tapi bila saya keluar lah, saya drive ke ataupun saya tak drive ke, tapi bila saya nampak rasa seronok lah. Tapi bila saya nampak dalam news bergaduh-gaduh tu, sangat saya tak suka. Itu saya tak suka. Tak tahu nak pilih mana. Kan? Itulah betul lah ya. Banyak orang pun tak tahu nak pilih mana. Sebenarnya saya pun cakap benda yang sama juga sebenarnya. Saya pun bercakap yang benda yang sama lah. Saya pun tak tahu nak pilih mana. Mintalah Allah beri petunjuk. Memang blur kalau kita tengok, kita tak nampak yang mana. Kita tak nampak yang mana kan. Mintalah pada Allah. Kalau anda keluar mengundi, saya tak kata anda wajib ya. Benda tu tak ada dalam Quran. Jadinya saya tak kata kalau anda keluar sebelum tu macam sekarang, mintalah pada Allah sekurang-kurangnya supaya Allah bagi you sedikit panduan apa yang you pilih kan. Kita tahu di luar sana semua tahu yang tak eloknya pun banyak.
Kita tahu tak payah cakap, tak payah gaduh, tapi kita tahu yang tak eloknya pun banyak, semua berjanji-janji, semua itu memang benar kan. Kita tengok janji dia pun nak muntah dah tengok janji tu sebenarnya. Tapi saya cakap pada keluarga saya suka tengok bendera, seronok, nampak cantik. Nampak macam raya apa, dan meriah je kan. Tapi janji-janji tu membuatkan kita mual nak muntah segala bagainya kan. Jadinya kalau anda keluar mengundi, saya tak nak cakap saya keluar mengundi ke tak, saya tak nak cakap. Itu hak saya kan. Kalau anda keluar tapi mulai hari ni dah boleh mula, mintalah pada Allah. Kalau anda setengah orang dia memang nak pergi mengundi. Setengah orang cakap, tengok pergi ke tak pergi kan. Jadi saya itu bebas lah maksudnya. Minta dari sekarang, minta tunjukkan. Kalau semuanya buruk, minta yang paling kurang sikit buruk. Itu je. kan semuanya buruk tapi minta yang kurang sikit buruk dah. Mudah-mudahan. Saya harap itu saja. Mudah-mudahan kita jangan gaduh-gaduh, lantakkan ya. Lantakkan dia orang sebab kalau tengok berita memang dah muntah dah. Dah termuntah sebenarnya tengok dengar kan. Tapi kita jangan lantakkan dia, tapi kita minta pada Allah bagi petunjuk yang mana kita kalau kita perlu keluarlah bukan kata wajib pun ya. Saya tak nak kata wajib ya, tidak ada wajib ya. So kita dah ni lah. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa, ma'assalam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih semua. Sheila.